ini ada seketul daging. Kalau baik daging ini baik segala-galanya pada manusia berkenaan. Kalau rosak daging yang ada pada manusia ini rosak segala-galanya. Itulah hati yang ada pada manusia tersebut. Jadi hati ini kena hidupkan. Hidupkan hati macam mana tuan-tuan sekalian? Antaranya disebut oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. 3 perkara kita kena buat. Pertama, bacalah Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran yang tidak sama dengan surat khabar, tidak sama dengan majalah. Al-Quran kata-kata Allah. Ia merupakan mukjizat daripada Allah. Dia telah menjadi penawar kepada penyakit, sama ada penyakit fizikal apalagi penyakit rohani. Maka kita akan tenang tuan-tuan sekalian. Yang keduanya, kata Ibnu Mas'ud, hadir majlis ilmu. Heret kaki kita tuan-tuan sekalian. Memanglah penat. Kaki penat tuan-tuan, memang penat tuan-tuan. Keluar daripada rumah pukul 7 pagi, pergi kerja tuan-tuan. Nak elak jam tuan-tuan sekalian. Ada orang setengah orang tuan-tuan daripada Seremban, beberapa daripada Seremban sebelum subuh tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kenapa nak cari makan, cari kerja untuk anak, isteri dan sebagainya. Tapi jangan lupa tuan-tuan sekalian, keperluan manusia bukan sekadar makan minum, tetapi roh mereka, hati mereka. Jadi sebab itu tuan-tuan, penat macam mana pun, heret kaki kita tuan-tuan, datang ke majlis ilmu. Penat menyawit tuan-tuan sekalian. Ada sawit pergi tuan-tuan. Penat setengah orang tuan-tuan sekalian, toy tetap tuan-tuan sekalian. Datang tuan-tuan sekalian majlis ilmu. Walaupun menyandar tuan-tuan dia tak apalah tuan-tuan. Kesel tuan-tuan sekalian. Tapi moga-moga dengan itu tuan-tuan kita dapat ilmu. Tak dapat 10, dapat 2 pun jadilah tuan-tuan bawa balik, kita amalkan. Kita dapat ilmu, kita amalkan. Dan yang ketiganya kata tuan-tuan sekalian Ibnu Mas'ud, bangun malam. Bangun malam tuan-tuan sekalian untuk minta ampun kepada Allah di atas dosa yang kita lakukan. Tak lama ramai bangun malam ni tuan-tuan. World Cup Brazil lagi, tentu ramai orang bangun malam tuan-tuan. Tapi tuan-tuan sekalian, mulakan. Tak salah tengok bola tuan-tuan, tapi mulakanlah dengan tuan-tuan sekalian qiyamul lail, walaupun solat tahajud, walaupun hanya sekadar 2 rakaat. InsyaAllah pada malam ini tuan-tuan sekalian, kita akan lihat satu daripada kumpulan ajaran sesat yang banyak berlaku tuan-tuan di Selangor ini, khususnya di daerah Kelang Selangor tuan-tuan sekalian. Jadi kita nak tunjuk tuan-tuan sekalian antaranya kumpulan negara Islam Indonesia. Nama dia banyak tuan-tuan sekalian. Namanya di antara yang lain tuan-tuan sekalian, jamaah ini namanya Islam Jamaah. Tak sedap nama tuan-tuan. Tadi kumpulan negara Islam Indonesia. Orang nak bagi ringkas N11. Nama lain tuan-tuan Islam Jamaah. Nama lain tuan-tuan sekalian Pemuda Kahfi. Kan sedap tuan-tuan nama-nama Islam kat situ. Nama lain tuan-tuan sekalian ajaran MLM, Multi Level Marketing. Pun ada juga tuan-tuan, benda yang sama. Termasuk juga tuan-tuan sekalian ajaran Ad-Din. Ad-Din maknanya apa? Agama tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan sekalian, apa yang mereka lakukan bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi saya nak ulang balik tuan-tuan sekalian, apa maksud ajaran sesat yang kita sebut dulu? Ajaran sesat maknanya amalan ataupun ajaran yang dibawa oleh orang Islam ataupun orang bukan Islam, yang mendakwa amalan itu, ajaran itu adalah daripada Islam, sedangkan ia bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan kita mudah terpedaya. Pakai kopiah kata inilah Islam. Pakai janggut tuan-tuan, inilah, pakai jubah, inilah Islam yang sebenarnya. Tapi kalau bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, ia adalah sesat dan menyeleweng daripada Islam. Di Melaka ada satu ajaran, amal 3 zikir terus masuk syurga. Sembahyang tak payah, puasa
puasa tak payah. Zikir je, 3 kali zikir je, confirm masuk syurga. Siapa yang jamin tuan-tuan? Guru dia. Tuan-tuan sekalian, ingat syurga ni bapa guru tu punya, tuan-tuan sekalian. Jangan ramai terpedaya, terkeliru, tuan-tuan sekalian. Jadi M11 ini ataupun negara Islam Indonesia ini mempunyai kaitan dengan pesantren. Bila pesantren, tuan-tuan, pondok. Lagilah kita, tuan-tuan sekalian, mudah terima. Pondok ini yang kita mesti maklum mengajar agama. Pesantren apa, tuan-tuan? Pesantren Ma'had Az-Zaitun ataupun Yayasan Pesantren Indonesia yang berpusat di Indramayu, Jawa Barat, Indonesia. Ini, tuan-tuan sekalian. Kumpulan ini tak berpusat, tuan-tuan, di Malaysia. Kalau Akam senang berpusat di mana? Sungai Penchala. Kenal, tuan-tuan? Tuan-tuan mungkin pernah pergi. Sekarang berpusat di mana? Country Home Merawak, tuan-tuan. Tapi yang ni, tuan-tuan, jauh. Di mana, tuan-tuan? Di Indonesia, Jawa Barat, Indramayu. Dan nama pondoknya adalah Ma'had Az-Zaitun. Memang terkenal, tuan-tuan. Tahun 1990-an, ramai pegawai tinggi kerajaan hantar anak dia belajar pondok ni, tuan-tuan. Pondok moden, daripada prasekolah sampai universiti, tuan-tuan. Satu tempat sahaja. Ini, tuan-tuan, hebatnya, tuan-tuan. Ada stadiumnya, ada college-nya, ada SMA-nya, ada universitinya, ada ladangnya, tuan-tuan. Sekarang bukan sekadar diajar, tuan-tuan sekalian, belajar dalam kelas. Cara, tuan-tuan sekalian, nak bercucuk tanam. Ada, tuan-tuan, ladang ni, tuan-tuan. Makanan yang mereka makan di asrama dihasilkan daripada ladang mereka sendiri. Ladang tanam-tanaman, ada sawah padi, ada, tuan-tuan sekalian, benda kambing, benda, tuan-tuan sekalian, lembu, ayam dan sebagainya. Semua orang, tuan-tuan sekalian, masih itu terpedaya, tuan-tuan. Inilah pondok moden yang sepatutnya dihantar anak-anak. Inilah, tuan-tuan sekalian. Ia diketuai oleh seorang yang bernama, tuan-tuan, nama, tuan-tuan, tengok betul, Abu Toto. Tak tahu nama Toto ni sebab apa, tuan-tuan, wallahualam. Abu Toto Syekh Abdul Salam Panji Gumilang, tuan-tuan. Yang merupakan Syekhul Ma'had, ketua Ma'had, pengerusi Ma'had, sekolah agama ataupun pondok tersebut. Ia berkembang di Malaysia sejak tahun 88. Antara pertengahan tahun 2002 sampai Jun 2013 tahun lepas, 52 aduan telah diterima oleh JAIS. Kumpulan ini didapati aktif di negeri Selangor dengan mencari dan merekrut ahli baru di sekitar Lembah Kelang. Termasuklah, tuan-tuan sekalian, di Kelang, di Petani, di Shah Alam, Gombak dan sebagainya. 52 aduan orang yang terikut, orang yang menjadi, tuan-tuan, mangsa kepada kumpulan sesat ini. Ini, tuan-tuan sekalian, ketua dia, Syekh Panji Gumilang. Tuan, kalau rajin nanti malam buka, tuan-tuan, dalam Google, type, tuan-tuan, macam-macam gambar dia, tuan-tuan. Ada yang pakai songkok, ada yang pakai tak pakai songkok, tuan-tuan. Inilah, tuan-tuan, ketuanya, Syekhnya, tuan-tuan, Syekh Panji Gumilang. Dan ini, tuan-tuan sekalian, benderanya, bendera negara Islam Indonesia. Kita sebut negara Islam, kenapa nak lawan? Tuan-tuan sekalian, bila disebut, tuan, negara Islam, ramai orang, tuan-tuan sekalian, akan terpengaruh, tuan-tuan. Islam mestilah kena sokong, tuan-tuan. Tetapi kita tidak sedar, tuan-tuan, mereka membawa agenda ataupun membawa, tuan-tuan, perkara yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini, tuan-tuan sekalian, cantik agama. Pondok moden Ma'had Az-Zaitun, luas agama, tuan-tuan. Kita ingat berapa ribu, tuan-tuan, dia punya hektar, tuan-tuan sekalian. Ada universiti, ada padang, tuan-tuan, ada ladang, tuan-tuan sekalian. Ini, tuan-tuan, nampak apa ni? Kambing, lembu dibela di sini, tuan-tuan sekalian. Daripada mana dapat duit, tuan-tuan sekalian? Orang yang menyertai jamaahnya. Termasuk, tuan-tuan sekalian, siapa berdosa,
siapa melakukan dosa dia kena bayar, tak payah taubat, dia kena bayar satu dosa RM250. Ya, dapat duit hantar ke Ma'had Az-Zaitun. Ya, ahli baru, siapa nak jadi ahli baru boleh, tak ada masalah, bayar seorang RM1,000 misalnya. Ya, siapa ada dosa melakukan, semua orang ada dosa tuan-tuan. Jadi nak apa ni tuan-tuan, nak menyucikan dosa, bayar RM250 satu dosa. Kena 10 dosa tuan-tuan, tak 2,500 tuan-tuan sekalian. Seorang kena 100 orang tuan-tuan. Inilah tuan-tuan sekalian, modus operandinya. Ma'had Az-Zaitun ada komplek masjid tuan-tuan sekalian, dalam apa ni Ma'had ini. Mesyuarat panel kajian akidah JAKIM pada 15 November 2007 memutuskan bahawa terdapat penyelewengan akidah dan syariah dalam kumpulan ini, mewujudkan kumpulan tersendiri dan menafikan keislaman orang lain yang tidak bersama mereka. Siapa bukan masuk kumpulan jamaah ini tak Islam, kafir lah tuan. Ini yang bahaya tuan sekalian. Kalau jamaah saja tuan tak jadi masalah, tapi masalahnya bila mengkafirkan orang lain yang tak masuk kumpulan mereka. Setiap amalan mesti dilakukan di Ma'had Az-Zaitun. Jadi kita yang duduk Malaysia ni macam mana? Ditolak amalan kita. Kita tidak tergolong daripada orang-orang Islam pada pandangan mereka. Ini tuan-tuan bahayanya. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam membincangkan 2008 membincangkan kedudukan negara Islam di Indonesia. Namun keputusan mengenainya ditangguhkan sehingga dakwaan-dakwaan terhadap penyelewengan kumpulan ini dapat dibuktikan. Agensi pusat memang macam itu tuan-tuan, perlahan sikit. Sebab dia tuan-tuan tidak ada kuasa dari segi mendakwa. Yang ada kuasa mana tuan-tuan? Jawatan Kuasa Fatwa Negeri-Negeri. Alhamdulillah, Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor telah pun memfatwakan bahawa negara Islam Indonesia ataupun nama-nama yang lain yang sama dengannya adalah satu pertubuhan sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam. Sesat sebab apa tuan-tuan? Bertentangan dengan Al-Quran. Sesat sebab apa tuan-tuan? Bertentangan dengan hadis Nabi dan bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada 14 Oktober 2009. Ini tuan-tuan yang keratan dalam usul agama. Tebus dosa, bayar RM250. Nama yang lain tuan-tuan, tadi negara Islam Indonesia, di sini disebutkan nama dia Gerakan Pemuda Kafir. Nama dia macam-macam, tapi sama je ajaran tuan-tuan sekalian. Sebuah gerakan ajaran menyeleweng yang bergerak melalui siri pengajian tafsir Al-Quran. Mereka pun mengaji Quran tuan-tuan. Quran mana yang mereka pakai? Quran Indonesia. Quran Malaysia dia tak pakai. Terjemahan Indonesia tuan-tuan. Bila terjemahan Indonesia tuan-tuan sekalian, macam-macam. Sebab di Indonesia tuan-tuan sekalian, Islam mereka memang majoriti. Hampir 200 juta orang, majoritinya orang Islam. Islam macam mana tuan-tuan? Islam Pancasila. Islam Pancasila macam mana tuan-tuan sekalian? Islam berteraskan dua benda: liberalisme, kebebasan beragama, dan yang keduanya pluralisme agama, persamaan agama. Pertama, bebas, nak pilih agama apa pun boleh. Tak salah tuan-tuan. Orang Melayu ke, orang Jawa nak masuk Hindu ke, tak biar, tak ada masalah. Bani tuan-tuan, Jawa 70% orang Jawa. Tetapi tuan-tuan semuanya Hindu tuan-tuan. Majoritinya beragama Hindu. Tak salah tuan-tuan. Jadi ini yang menjadi masalah tuan-tuan. Mereka mengajar orang Islam di Malaysia ini tafsir Al-Quran, dan tafsir Al-Quran inilah diambil daripada Indonesia yang kita bimbang tuan-tuan sekalian diselewengkan maknanya.
Mereka berpendirian, mereka berpendapat gerakan ini, pemuda kafir tuan-tuan sekalian, negara Islam Indonesia ini berpendapat Islam sebagai agama kelas ketiga, agama terkelas. Ya, ini tuan-tuan sekalian yang bahaya. Ya, bukan sekadar ini saja tuan-tuan yang kita bimbang yang dibawa daripada Indonesia tuan-tuan. Tuan kena hati-hati bila beli buku terjemahan daripada Indonesia. Ya, bukan sekadar tak bagi tuan-tuan, berhati-hati. Sebab ya, memang Indonesia paling hebat industri penterjemahan. Keluar saja buku di negara Arab tuan-tuan, tak sampai sebulan siap dah terjemah di Indonesia tuan-tuan. Ya, Malaysia tunggu 3-4 tahun tuan-tuan baru nak terjemah. Dah sejuk dah tuan-tuan sekalian. Tapi Indonesia memang cepat. Ya. Tetapi tuan-tuan sekalian, tafsirannya ada yang baik, ada yang menyeleweng. Ya, antara yang menyeleweng, antaranya siapa dan tokoh-tokoh mereka, Nurcholish Madjid. Kita baca tuan-tuan. Ya, Nurcholish Madjid. Ya, belajar agama tuan-tuan sampai di 2 negara di Amerika Syarikat. Ya, dalam bukunya tuan-tuan sekalian, dia membenarkan apa dia yang disebut sebagai perkahwinan silang agama. Islam boleh kahwin dengan Kristian, Islam boleh kahwin dengan Hindu, Buddha dan sebagainya. Dan dalam buku agama tuan-tuan, ya, kita tak boleh tuan-tuan. Nah, kita yang tak ada asas agama yang kita bimbang. Ya. Yang kedua, solat sebagai perbuatan sia-sia. Ya, ngaji Quran tuan-tuan, tapi dia keluarkan kenyataan semayang ni sia-sia, tak payah semayang. Ni tuan-tuan sekalian, orang sukalah tuan-tuan sekalian, kena tuan-tuan sekalian barang jawabnya tuan-tuan. Tapi orang muda-muda ni tuan-tuan memang nak cari yang mudah, nak cari yang shortcut. Apa nak susah-susah semayang? Ya, semayang ni sia-sia, kata tuan-tuan jamaah ini. Isteri ahli diwajibkan keluar bekerja. Tuan-tuan, ya, suami hanya perlu berdakwah. Dakwahnya bukan tuan-tuan, apa dakwahnya adalah mencari ahli baru. Isteri suruh kerja tuan-tuan. Ya, suami cari orang. Seorang ahli dapat tuan-tuan, dia kena bayar. Ahli tadi kena bayar tuan-tuan pada suami tadi ni lah. Kalau dia pada mencari ni bayar berapa, ikutlah dosa ni. Kalau satu dosa 250, dia mengaku dosanya ada 30 misalnya, kena bayar tuan-tuan kali RM250. Tak kaya tuan-tuan. Inilah tuan-tuan sekalian kesesatan di hujung zaman ini tuan-tuan sekalian. Perlu lalui 3 sesi pertemuan sebelum menjadi ahli. Disemak, disaring tuan-tuan sekalian. Bukan senang nak masuk ahli tuan-tuan. Secret, ya, rahsia tuan-tuan. Ya, nak pergi tempat tersebut kena tuan-tuan tukar-tukar dia punya, ya, kereta tuan-tuan. Ini bukan James Bond tuan-tuan, tapi inilah tuan-tuan sekalian, ya, yang berlaku dalam jamaah ini tuan-tuan. Zaman Nabi Muhammad sudah pun berlalu tuan-tuan. Itu zaman di Makkah. Itulah zaman tuan-tuan sekalian Islam disebarkan secara sembunyi-sembunyi. Ya, berapa lama Nabi sebarkan tuan-tuan secara sembunyi untuk mengelakkan, ya, ancaman daripada musyrikin Mekah? Lebih kurang 2 tahun, lebih kurang 3 tahun. Sekarang tak ada dah tuan-tuan. Ya, sampaikan secara terang-terangan. Jadi kalau sampaikan secara sembunyi-sembunyi, maknanya ada benda yang meragukan, ada benda yang mungkin tidak betul tuan-tuan sekalian. Ya, ini bukan sekadar di sini tuan-tuan, insya-Allah pun nanti tuan-tuan, ya, kita dapat maklumat ada satu kumpulan jamaah tuan-tuan sekalian, ya, untuk ahli sahaja. Ya, sampai ahli semua datang, lebih kurang 11 malam, tutup pintu gate. Ya, tutup pintu pagar sampai 3 pagi tuan-tuan sekalian. Ya, orang luar tak boleh masuk. Ini apa tuan-tuan sekalian? Kalau betul, bukalah, openlah pada semua orang. Maknanya ada benda yang dirahsiakan. Ya, tidak boleh, wajib bersumpah mengabaikan diri. Wajib bersumpah mengabdikan diri untuk berjuang. Ya, dia kena tuan-tuan angkat sumpah. Dalam bahasa jamaah, angkat sumpah maknanya tuan-tuan bai'ah.
Kena bai'ah. Ya. Tak tahulah apa bai'ah dia tuan-tuan. Wallahi ke wabillahi ke watallahi, saya akan memperjuangkan agama Islam. Tuan-tuan jangan tergiru tuan. Islam macam mana tuan-tuan? Islam macam tadi lah. Islam yang semayang tak payah, Islam yang suruh isteri bekerja, ya. Islam merupakan agama kelas ketiga. Ini tuan-tuan sekalian, ya. Sedia memberi wang kepada ketua. Mana-mana ada orang sesat tuan-tuan sekalian, memang macam tu tuan-tuan. Tarikannya pun dia, tarikannya duit. Yang saja-saja tuan-tuan. Untuk guru ni tuan-tuan sekalian, gurunya sesat tuan-tuan sekalian, bila mereka dapat kumpul orang suka pada dia tuan-tuan, dia akan ambil kesempatan minta duit. Ya, minta duit tak bagi tuan-tuan. Ini untuk perjuangan. Ni tuan-tuan. Ini untuk apa ni? Fi sabilillah misalnya. Kita pun terikut dah tuan-tuan. Akhirnya masuk poket dia sendiri. Ya. Al-Arqam tuan-tuan, bukan sebuah pertubuhan berdaftar. Ya. Baik tuan-tuan, Al-Arqam ni tahun 70-an. Masa tu orang Melayu tak erti nak buat mi kuning, tak erti nak buat tuan-tuan sekalian sos kicap, tak erti tuan-tuan. Kita hari itu masa itu tuan-tuan, kicap Cina je kita belasak tuan-tuan. Alhamdulillah. Apa tuan-tuan, dia tuan-tuan sekalian gerakkan ekonomi Islam. Sokong tuan-tuan, tak ada masalah. Tapi lama-kelamaan tuan-tuan lain dibawa tuan-tuan sekalian. Mendakwa yang bukan-bukan, antaranya mendakwa bahawa menerima, ya, aurat Muhammadiyah, zikir, ya, diambil terus daripada Nabi dalam keadaan yang kosong, dalam keadaan jaga di Mekah. Nabi dah wafat tuan-tuan sekalian. Jadi ramai orang tak asuh fanatik, ya, wakafkan tanah kepada Al-Arqam. Arqam bukan temang daftar tuan-tuan. Jadi bila tak daftar tuan-tuan, nak bagi nama siapa tuan-tuan? Nama pemimpin-pemimpin mereka. Ini yang kaya raya tuan-tuan sekalian. Bayangkan tanah Sungai Penchala tuan-tuan tahun 70-an. Tak ada harga lah mungkin tuan-tuan, macam Bangi lah tuan-tuan sekalian. Hutan masa tu tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan tak tahulah, sekaki mungkin RM1,000, sekaki persegi tuan-tuan. Ya? So yang kaya siapa tuan-tuan? Pemimpin-pemimpin mereka. Masuklah tuan-tuan sekalian yang ada di sini, ya, sanggup bagi tuan-tuan wang kepada ketua mereka atas nama agama, atas nama perjuangan. Yang sebenarnya tuan-tuan sekalian, mereka ini tuan-tuan terkeliru. Ya, saya sebut dulu tuan-tuan sekalian, ya, bagaimana tahun 2011 satu rumah anak yatim, satu rumah anak yatim tuan-tuan sekalian di Batu 16 Hulu Langat, Selangor tuan-tuan, ya, kena tanah runtuh, mati 16 orang. Ya, mereka tuan-tuan buat latihan nasyid. Besoknya ada lawatan daripada satu syarikat korporat nak bagi tuan-tuan sumbangan. Ya, jadi mereka berlatih dalam nasyid malam itu, petang itu tuan-tuan. Hujan lebat, tiba-tiba tuan-tuan sekalian, ya, tanah runtuh, mati 16 orang tuan-tuan sekalian. Ya, jadi Tan Sri Khalid, Menteri Besar Selangor, nak bagi tanah, ya, baru untuk dibina semula tuan-tuan sekalian. Tapi dia minta siasat. Siapa di belakang pukulan ni? Ya, siasat punya siasat tuan-tuan sekalian, rupa-rupanya diketahui bahawa, ya, gurunya adalah bernama Juruzan Abdul Latif. Ya, difatwakan sesat menyeleweng di pantai dalam di wilayah Persekutuan 10 tahun yang lalu, 2001. Ya, sesat di wilayah tuan-tuan, dipindah ke Kajang sebelah je tuan-tuan sekalian. Ya, apa ajaran yang dibawa tuan-tuan sekalian? Duit juga tuan-tuan sekalian. Ya, setiap anak murid kena bayar, keluarga lah, dia punya mak bapak tuan, kena bayar kepada guru zakat 25%. Bayar tuan-tuan sekalian. Jadi kalau ada duit 10,000, ya, kena bagi kepada guru mereka 2,500. Kalau 100 orang tuan-tuan, tak kaya tuan-tuan setiap bulan. Ini tuan-tuan sekalian yang juga berlaku dalam kumpulan apa ni, Islam Jamaah. Ya. 3 sahabat kembali ke pangkal jalan. Ajaran sesat gerakan pemuda kafir menyelinap masuk ke negara ini.
dipercayai daripada Indonesia yang disahkan menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. 3 orang, Amir Zahid Aris bukan nama sebenar, pernah menyertainya. Ini sudah pun insaf, ini bergerak seiringan kembali bertaubat kepada Allah. Ya, apa di antara tuan ajaran dasarkan pengakuan mereka? Dilarang bertanya. Ya, kelas-kelas pengajian tak boleh tanya, ikut je. Ini bertentangan dengan Islam, tuan-tuan. Mana boleh tuan-tuan sekalian bagi orang tak tanya, tuan-tuan. Kalau tak bertanya sesat jalan. Tapi tuan-tuan, mereka dilarang bertanya. Ya, apa sahaja berkaitan dengan agama. Ini bertentangan, tuan-tuan. Yang keduanya, terjemahan Al-Quran menyeleweng. Yang saya sebut tadi, tuan-tuan sekalian, Al-Quran daripada Indonesia. Disyaki ajaran ini berasal daripada Indon. Ajaran ini menular di selama tahun 88. Daerah yang terlibat Gombak, Petaling, Kelang, daerah Lubuk Duit. Sebab berenang tak berkembang, tuan-tuan. Ya, bukan sebenarnya tak ada duit, tuan-tuan. Ya. Tahun lepas, tuan-tuan sekalian, masa saya menguruskan tabung amanah pembangunan Islam Selangor Tapis, ya, orang sebab berenang, tuan-tuan, antara yang orang kampung, tuan-tuan, sebab berenang Kuala Selangor, Kuala Langat dan Hulu Selangor yang banyak bagi sumbangan. Sebab berenang 30,000, tuan-tuan, sepanjang bulan Ramadan. Ya, Kuala Langat saya tak ingat berapa, tuan-tuan, dekat tak mungkin 40,000, tuan-tuan. Petani Syah, tuan-tuan. Ya, kita bagi kupon-kupon pun dia tak ambil, tuan-tuan sekalian. Ya, jadi sebab itu, tuan-tuan sekalian, dalam kumpulan ini, tuan-tuan sekalian, dia tackle-nya adalah kawasan-kawasan di Lembah Kelang, tuan-tuan sekalian. 250 tembus dosa. Walaupun jelas dianggap satu penipuan, bilangan ahli kumpulan ini di kalangan generasi muda dan pasangan yang bakal berkahwin kian bertambah. Ya, walaupun nampak, tuan-tuan, tak betul, tapi tuan-tuan sekalian, orang anak muda sekarang ni dia minta syurga. Dia tak nak payah-payah nak semayang dan sebagainya. Jadi kalau ada jemaah kata tak payah semayang, tak payah bertaubat, nak taubat ataupun nak sucikan dosa bayar duit, ini tuan-tuan menarik, tuan-tuan mereka. Ya, takung pemimpin. Ahli perlu bayar RM2,000 sebulan tanpa alasan. Seorang, tuan-tuan. Kalau 10 orang, tuan-tuan, goyang kaki, tuan-tuan, duduk rumah. Ya? Dan ini yang terbaru, tuan-tuan sekalian. Ya? Majlis Pelancaran Program Keusahawanan. Usahawan tekun negara rukun. Ini baik, tuan-tuan, cantik, tuan-tuan. Tetapi tengok, tuan-tuan, siapa penganjurnya? Yayasan At-Tarbiyah Malaysia. Tuan-tuan, dia pandai. Bila orang kata dia sesat itu ini, dia tak nama Negara Islam Indonesia, dia tak, tuan-tuan, nama baru Yayasan Tarbiyah. Antaranya apa, tuan-tuan sekalian? Mereka bekerjasama dengan MARA, bekerjasama, tuan-tuan, dengan ketua-ketua kampung di beberapa tempat, pengulu-pengulu dan sebagainya, menganjurkan, tuan-tuan sekalian, kursus usahawan, gaharu, usahawan herbal, usahawan telekomunikasi dan sebagainya. Badan-badan tersebut pun tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan, permainan, permainan, tuan-tuan, yang cukup halus tersebut. Sebenarnya nak cari orang, tuan-tuan, tapi dia mula dengan buat kursus, tuan-tuan sekalian. Ramai datang, percuma, makan free, siapa tak nak, tuan-tuan. Tapi lepas habis kursus, tuan-tuan, mereka akan cari seorang-seorang, ajak, tuan-tuan, masuk kumpulan yang sesat tersebut. Matlamat kumpulan ini, tuan-tuan sekalian, mewujudkan sebuah negara Islam yang berlandaskan undang-undang yang termaktub dalam Quran. Sedap, tuan-tuan, betul. Tapi Quran siapa, tuan-tuan? Quran yang diselewengkan oleh mereka. Yang keduanya, mengumpulkan dana, mengumpulkan, tuan-tuan sekalian, sumbangan untuk membina sebuah negara Madinah. Itulah di Indramayu, tuan-tuan, di Jawa Barat tersebut. Siapa sasarannya? Ahli akademik, golongan yang bekerja, bukan golongan ahli agama. Orang agama, tuan-tuan, dia pandai. Dia, tuan-tuan, sebenarnya takut, tuan-tuan, nak ajak sebab dia pandai berhujah.
Orang ni tuan-tuan sekalian, dia cari tuan-tuan golongan lepasan IPTA, bukan jurusan agama yang mudah ditarik tuan-tuan, yang mungkin tak ada tuan-tuan sekalian latar belakang agama. Tiada premis tetap yang dijadikan markas dan sering berpindah-pindah, menggunakan nombor kod tertentu supaya maklumat berkaitan operasi mereka tidak difahami. Ada passwordnya tuan-tuan. Siapa pun tak erti tuan-tuan, kecuali kumpulan mereka sahaja. Dia boring sikit tuan-tuan, tengok benda-benda macam ni tuan-tuan. Kita tunjuk tuan-tuan dia punya video tuan-tuan sekalian, mungkin dapat membantu tuan-tuan sekalian memahami tuan-tuan sekalian dasarkan operasi yang telah dibuat di negara kita tuan-tuan. Ini di antara tuan-tuan risalah-risalah dalam majlis pengajian mereka tuan-tuan sekalian. Tak apa dengar Ini sebahagian tuan-tuan daripada pengikut-pengikut mereka dalam serempuan dinilai, bekas pelajar-pelajar ataupun lepasan pelajar-pelajar universiti yang baru keluar daripada universiti tuan-tuan, menjadi antara orang yang mereka tuan-tuan sekalian, Ini di Indonesia tuan-tuan sekalian, mereka menculik pelajar-pelajar
mahasiswa SD untuk menjadi penggerak kepada kumpulan tersebut. Ini bendera negara Islam Indonesia. Nah, dalam majlis disebutkan tadi mereka membayar uang penyucian jiwa. Yang namanya cuci otak nggak peduli dia pintar ataupun enggak, dia karyawan atau mahasiswa atau apapun, yang namanya jarak kan bisa gitu. Bahkan dengan kita yang kuat aja, karena dia bermain logika itu aja bisa menang. Kalau anaknya sudah hilang, masalahnya hanya mengilang yang masih eksis saat ini adalah Amandemen Wilayah 9 atau yang dikenal dengan KW 9. Pada pertengahan 90-an, NII merubah sistem pemerintahannya menjadi sistem distrik. Bahkan mereka membagi kekuasaan menjadi teritorial dan fungsional. Ini di masjid mereka lebat di Ma'had Al-Zaitun. Aparat teritorial bergerak di bawah tanah dari Konstitusi Jawa, sedangkan aparat fungsional bergerak perhimpunan tahunan yang saya terbuat di Ma'had Al-Zaitun provinsi. Jemaat teritorial bertugas merekrut orang sebanyak-banyaknya dan mengumpulkan dana. Mereka bergerak berbagai kampus, mal, pabrik, dan tempat-tempat lainnya dengan tujuan merekrut jemaah baru untuk dikuras harta serta dicuci otaknya. Restoran tak berapa dari hasil kerjanya itu, padahal mereka kan belum kerja. Kalau itu kerja di catering aja kan hasilnya berapa kan yang catering itu sampai habis. Katanya 1 juta itu habis, mana nongkrong. Tak heran, NII mampu menghimpun dana yang cukup besar. Selain uang sebesar 46,2 miliar rupiah yang terparkir pada bank Senturi atas nama Abu Marik, organisasi ini pada tahun 2007 lalu juga berhasil menghimpun dana jamaah hingga 30 miliar rupiah. Selain itu, NII KW 9 juga sangat aktif mencari korban baru, terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Di tahun 2007 saja diperkirakan lebih dari 151.000 orang di Jakarta menjadi anggota NII KW 9, dan jumlah anggota di seluruh Indonesia mencapai 250.000 hingga 400.000 orang. Luar biasa. Dengan populasi anggota yang cukup besar, di masa Orde Baru, NII dimanfaatkan pihak intelijen sebagai alat untuk memukul umat Islam dan menggalang massa. Ketika itu, di masa Orde Baru, kelompok NII yang pernah disumpah setia pada Republik Indonesia diberikan santunan ekonomi. Bahkan sebelumnya di era tahun 1970-an, Komandan Operasi Khusus Ali Purtomo mengajukan ide tentang pembentukan dan pembangunan kembali kekuatan NII untuk menghadapi bahaya laten komunis serta memperkuat kekuasaan Orde Baru melalui jalur partai. Singkat cerita, organisasi NII akhirnya terus berkembang hingga kini karena sengaja telah dibiarkan. Oleh karena itu tidak aneh muncul tudingan intelijen sengaja bermain dalam NII. Secara substansi, kebangkitan Neo-NII yang dibidani melalui operasi intelijen Opsus tidak layak disebut sebagai perjuangan berbasis ideologi agama karena bermotifkan kekuasaan, materi, bahkan melakukan kekerasan.
terlalu kecil kan masanya. Jadi tidak mungkin PKI aja bisa dilarangkan dan sebagainya. Tapi memang Oke, itu di antara tuan-tuan sekalian rakaman ringkas video yang kita boleh lihat tentang beberapa perkembangan berkaitan negara Islam Indonesia. Oke, kita ambil sikit lagi tuan-tuan sekalian yang ringkas sebelum kita buka pada soalan sekiranya ada untuk tuan-tuan lebih memahami. Bayaran wang taubat ataupun wang hijrah dikenakan sebelum beralih pengajian tahap kedua dan seterusnya. Jadi pengajian macam usrah tuan-tuan sekalian. Ya, kali pertama berjumpa tak kena berapa, kali kedua berjumpa kena bayar. Ya, banyak mana tuan-tuan? Sekurang-kurangnya RM250. Bagi menjaga kerahsiaan ahli baru yang akan mengikuti pengajian tahap 2, ditutup mata dan menukar kenderaan lain dalam perjalanan ke lokasi pengajian. Dia macam takut tuan-tuan, sebab benda salah, memang takut tuan-tuan. Dan inilah tuan-tuan sekalian gerakan mereka yang penuh dengan kerahsiaan. Ya. Pada hari Minggu, perjalanan ke lokasi pengajian dilakukan awal pagi antara jam 4 atau 5 pagi. Ya. Orang tak bangun tuan-tuan dah pergi dah. Ya. Kalau jihad tuan-tuan memang cantik tuan-tuan, tapi sayangnya tuan-tuan sekalian, kesesatan yang mereka perjuangkan. Guru ataupun penyampai menggunakan nama samaran dan sentiasa bertukar ganti penampilan pakaian biasa dan kemas. Dia mengajar tuan tak pakai kopiah, tak pakai tuan, dan jumpa sempat tak pakai, dia pakai pakaian kemas, pakai tie, pakai baju masuk dalam tuan. Ya, operat tuan sekalian. Ya, itu yang kadang-kadang menarik tuan orang untuk mengikutinya. Keahlian negara Islam Indonesia dilakukan secara teliti dan terancang. Sasarannya kurang pengetahuan agama, berkedudukan dalam syarikat-syarikat swasta. Termasuk pernah kita kesan tuan satu kelas pengajian mereka buat di Teknologi Park Malaysia, ya, tepi highway tuan, kan, Sungai Besi tuan. Dia akan gunakan apa sahaja kedudukan mereka. Kenalan rapat kepada ahli yang sedia ada, sumber pendapatan tetap, latar belakang keluarga yang berada, orang kaya tuan-tuan sekalian, dan pendidikan akademik yang tinggi. Bilangan ahli kumpulan ini di seluruh Malaysia tidak dapat dikesan, tetapi berdasarkan kepada tangkapan di Ampang pada 2008, keahliannya hampir tuan-tuan 169 orang. Kita lihat tuan-tuan beberapa kesesatan yang ciri-ciri mereka tuan-tuan sekalian. Belajar tafsir Quran versi Indonesia semata-mata tanpa merujuk kitab-kitab lain. Ya. Di antara ciri yang sesat memang macam itu tuan. Dia tak benarkan ahli dia buka kitab lain. Kitab itu je lah yang kena baca. Orang lain semuanya salah, orang lain semuanya tak betul. Dia seorang dia yang betul. Ini tuan-tuan akan sampaikan kepada pengikutnya. Menafsirkan Al-Quran menggunakan akal logik sahaja, bukan berdasarkan kepada kitab-kitab tafsir yang disusun oleh sahabat-sahabat Nabi, tidak tuan-tuan. Berdasarkan logik akal. Taat kepada pemimpin ataupun ketua, taksub kepada pemimpin ataupun ketua. Beranggapan orang Islam di dunia ini belum Islam sepenuhnya, melainkan ahli mereka yang telah menjadi ahli. Setiap ahli bernikah perlu minta pandangan, betul ke tidak jodohnya. Di antara penemuan kesesatan mereka tuan-tuan sekalian, pertama sekali rukun iman dan rukun Islam ditafsir mengikut kepentingan kumpulan mereka. Yang kedua, berbai'ah, yakni ta'assub kepada ketua. Tak boleh keluar daripada kumpulan. Dia kena ikut apa sahaja kata-kata ketua mereka, taat, tidak boleh derhaka. Memahami Al-Quran mengikut tafsiran sendiri, mengkafirkan selain kumpulan mereka. Jadi bila dah kafir tuan-tuan sekalian, halal lah segala-galanya. Boleh rompak tuan-tuan, boleh curi. Ini yang kita bimbang tuan-tuan sekalian. Mereka datang ke sini, akhirnya tuan-tuan, pegangan ini menghalalkan tindakan-tindakan kekerasan teroris yang mereka lakukan. Mendakwa kumpulan mereka
sahaja yang beragama Islam dan berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang Islam yang tidak ikut kumpulan ini tidak sah Islam mereka. Buktinya ada tertulis daripada buku catatan pengajian. Ayat Al-Quran ditafsir dan bebas ditakwil mengikut logik dan fahaman mereka. Contohnya dalam surah Yasin, kalimah Al-Mursalin, ditafsir kalimah tersebut merujuk kepada penyampai, yakni ahli-ahli kumpulan. Sedangkan dalam ayat ini tuan-tuan sekalian merujuk kepada Rasul. Tapi tuan-tuan, kerana Rasul ini dalam braket terjemahannya adalah penyampai, dia kata ahli kumpulan ini pun Rasul juga. Ini tuan-tuan sekalian, dia tak baca tafsir tuan-tuan. Surah Ali Imran ditafsir kumpulan selain mereka belum Islam, melainkan dengan membayar zakat taubat terlebih dahulu. Takutlah tuan-tuan orang muda-muda ni, bila kata kamu tak Islam, kamu kafir, tapi boleh je nak masuk Islam, kena bayar tuan-tuan. Mereka pun bayar tuan-tuan sekalian. Hanya dibenarkan mempelajari dan merujuk kepada ketua atau pemimpin di kalangan mereka yang telah diberi kebenaran. Tak boleh rujuk pada orang lain, ulama dan semua tak boleh. Mesti dalam kumpulan mereka sahaja. Keputusan dan ketetapan oleh pemimpin perlu dipatuhi sebab pemimpin pada mereka adalah Rasul. Wajib beriman kepada Rasul. Bukan Rasul Nabi Muhammad dah. Rasul mereka adalah pemimpin-pemimpin mereka. Yang mereka tuan-tuan sekalian terjemahkan mengikut logik akal. Ahli kumpulan diminta membaca lafaz bai'ah bersama-sama sebagai menyatakan kesetiaan kepada pemimpin. Bai'ah tuan-tuan untuk sanggup membuat apa sahaja. Ada bai'ah tuan-tuan tak apa dengar? Ini lafaz bai'ah. Itu lafaz bai'ah mereka tuan, panjang tapi itu di antaranya yang mereka tuan-tuan sekalian jadikan sebagai kewajipan dalam perjuangan mereka. Memberi tafsiran yang meragukan terhadap rukun iman dan rukun Islam. Allah pada mereka tuan-tuan sekalian bukan Allah yang kita sembah. Allah pada mereka tuan-tuan negara Islam Indonesia, itulah Allah. Jadi mereka cari duit untuk apa? Untuk Allah. Allah ni macam mana tuan-tuan? Di Ma'had Az-Zaitun tersebut. Seulang balik tuan, Allah yang mereka sebut rukun iman, kepercayaan kepada Allah, bukannya Allah yang Esa, Allah Akbar itu bukan. Tetapi negara Islam Indonesia itulah Allah pada mereka. Yang kedua, malaikat. Malaikat ni siapa dia? Kita malaikat ada tuan sekalian. Jibril, Mikail, Israel dan sebagainya. Tapi pada mereka tentang malaikat siapa dia? Mereka tafsirkan sebagai pemimpin-pemimpin mereka, komandan-komandan mereka. Yang kedua tuan-tuan, yang ketiga kitab. Kitab mana dia apa tuan-tuan? Kita Quran tuan-tuan. Qurannya, Tauratnya tuan-tuan, Zaburnya. Tapi bagi mereka tuan-tuan sekalian, segala arahan, segala perintah itulah kitab. Jadi siapa langgar arahan perintah, dia langgar kitab. Ini tuan-tuan sekalian. Rasul, siapa Rasul tuan-tuan? Kita Nabi tuan-tuan, Rasul yang kita faham Nabi Muhammad dan sebagainya. Tapi mereka mentafsirkan bahawa Rasul adalah kaki tangan, wakil mereka, penyampai dan sebagainya. Kiamat pada mereka adalah kemenangan. Bukannya kiamat tuan-tuan, hancur binasa tuan-tuan dunia ini. Qada dan qadar makna dia apa? Proses ataupun kaedah.
Ini tentang rukun Islam yang mereka. Okey. Penyelewengan syariah. Tadi penyelewengan dari segi akidah, yang kedua penyelewengan dari segi syariah. Membuat pungutan wang duit untuk menubuhkan daulah Islamiah wilayah Melayu Malaysia. Antaranya tuan-tuan di Kelang. Ada satu tempat tuan-tuan mereka menjadi markas mereka. Pembentukan daulah Islamiah wilayah Melayu ataupun Malaysia bertaubat dengan membayar wang taubat. Taubat tuan-tuan yang kita diajarkan oleh Nabi, oleh Allah Ta'ala dengan menyesali perbuatan, tidak lagi ingin melakukan, mengulangi, ya, bersungguh-sungguh tuan-tuan meninggalkan perkara dosa. Tapi pada mereka tuan-tuan sekadar membayar duit, ya. Membuat pungutan wang kepada ahli-ahli kumpulan atas nama infak, harakah Ramadan, harakah korban, wakaf tarbiyah, sedekah operasi, macam-macam nama tuan-tuan sekalian, ataupun untuk lawatan ataupun hijrah ke Ma'had Az-Zaitun. Sebab itu tuan-tuan kena berhati-hatilah orang minta derma dan sebagainya. Tengok tuan-tuan, ada ke benda-benda ni? Ada tak surat kebenaran? Hari ini kita minta daripada MAIS sebagai pihak berkuasa. Kalau tuan-tuan nak bagi orang kutip derma, semua orang nak kutip tuan-tuan. Tapi betul ke untuk tujuan yang dia minta tersebut atau untuk masuk poket sendiri? Ini pun banyak tuan-tuan berlaku dalam masyarakat kita. Menggunakan ayat Al-Quran sebagai hujah dan dalil bagi mendorong ahli-ahli mengeluarkan bayaran bagi tujuan tersebut. Karenanya ayat Al-Quran yang disebut, ya, siapa yang memberikan infak fi sabilillah, mereka akan digandakan dengan, ya, 100 kebaikan yang akan ditambah kepada 700. Orang pun tuan-tuan berderulah bagi duit tuan-tuan. Dan kita nampak bagaimana mereka masuk dalam tabung tuan-tuan sekalian, ya, setiap kali perhimpunan berpuluh-puluh juta tuan-tuan daripada seluruh terutama Malaysia dan Indonesia tuan-tuan dikumpulkan. Ya, nama-nama siapa tuan-tuan akaun tersebut? Nama pemimpin mereka, Abu Ma'arif ataupun Syekh Panji Gumilang tersebut. NII merancang menubuhkan sebuah negara Islam Malaysia mengikut versi mereka. Rancangan dijelaskan ini tentang buktinya. Bertaubat boleh dilakukan dengan membayar sejumlah wang disebut sebagai wang taubat. Kadar wang taubat perlu dibayar berdasarkan kedudukan dan peringkat ahli dalam kumpulan tersebut. Ya. Ini tuan-tuan nama-nama yang digunakan. Memang sedap tuan-tuan, harakah korban, wakaf tarbiyah. Kita tak usah presiden kadang-kadang bagi je duit tuan-tuan, sedangkan dibawa kepada ke arah yang bertentangan dengan agama. Allah Alam. Ini serba sedikit tuan-tuan sekalian yang dapat kita kongsikan tentang negara Islam Indonesia ini. Dan JAIS tuan-tuan sekalian pada tahun 2008 pada Februari tuan-tuan sekalian telah membuat operasi dan merampas 3 komputer, OneDrive tuan-tuan sekalian, buku nota, daripada satu tempat tuan-tuan di Ampang, dan daripada apa ni tuan-tuan sekalian, inilah kita dapat mengetahui beberapa tuan-tuan bukti-bukti kesesatan tersebut. Dan yang terbaru tuan-tuan sekalian, saya rasa bulan 3 yang lepas di Jalan Kebun 16 orang ditahan tuan-tuan sekalian yang disyaki juga terlibat dengan tuan-tuan negara Islam Indonesia. Jalan Kebun sini tuan-tuan tak jauh mana tuan-tuan. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian berhati-hati, sekira khususnya golongan muda tuan-tuan sekalian, ya, yang tuan-tuan sekalian menjadi target kepada kumpulan-kumpulan yang biasanya sesat dan menyesatkan itu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Mungkin boleh tuan-tuan tanya, saya persilakan. Ada tak? Tak ada, ya? Alhamdulillah. Kalau ada nanti mungkin lepas pada semayang kita boleh sambung di apa ni, di tempat makan sana. Dia jemput, saya persilakan. Jadi moga-moga ada manfaat untuk diri saya dan juga kepada tuan-tuan sekalian. Yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada kelemahan saya sendiri.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka yaqinan shadiqan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.